Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to my Modern Seram. Sebelum saya bermula cerita kisah benar, saya ingin memperkenalkan Korea program My Little Old Boy. Semua orang yang telah menonton program My Little Old Boy tentu tahu bahawa program ini adalah program diary ibu bapa yang merekodkan pembesaran anaknya. Pengacara atau MC akan bertemu dengan ibu kepada artis bujang yang menyertai program itu setiap minggu. Pengacara dan ibu akan berada di studio sebagai pemerhatian. Mereka akan melalui rakaman video mengaji kehidupan seharian anak bujang mereka dengan teliti. Bermula pada 20 Januari 2017, episod 21. Program itu telah bertukar kepada menjemput artis lelaki bujang atau sudah berkahwin dan artis perempuan menyertai sebagai pemerhatian istimewa. Mereka akan duduk bersama Shin Dong Yap, Seo Joon Hoon dan ibu anak-anak bujang memperhatikan anak mereka. Kisah benar yang saya ingin menceritakan ialah salah satu anak bujang dalam program itu, iaitu kisah Park So Hong. Pada 26 Mac 2021, ada orang misteri menulis sebuah artikel yang mengenai rahsia artis terkenal. Artikel itu juga menimbulkan sensasi di seluruh internet Korea. Nama artis terkenal itu ialah Park So Hon. Park So Hon adalah seorang artis lawak dan pengacara yang terkenal di Korea. Dalam mata penonton, Park So Hon adalah seorang yang jujur, berimej yang baik dan disukai orang ramai. Dia, Yo Jae-suk dan Kim Jong-gu telah berkawan selama bertahun-tahun. Orang misteri menulis artikel itu ialah kawan baik Park So Hon. Dia mengatakan bahawa duit gaji Park So Hon selama ini semuanya telah dicuri oleh ejennya. Ejen Park So Hon ialah abang kandungnya yang bernama Park Jin Hong. Duit yang dicuri oleh abangnya sebanyak 10 bilion won. Dalam pandangan Park So Hon kepada abangnya, imej abang dan kakak ipar sangat baik dan sayang kepada Park So Hon. Malah mereka berusaha menolong Park So Hon dalam pekerjaannya. Duka citanya, Park So Hon langsung tidak tahu bahawa abang dan kakak ipar telah curi-curi tukar nama dan merampas saham dan hartana yang sepatutnya menjadi milik Park So Hon. Selain itu, mereka juga bantah Park So Hon berkahwin selama bertahun-tahun dan selalu menentang keras hubungan cinta Park So Hon. Park So Hon masih bujang selama ini kerana mereka takut tidak dapat mengawal dan mengguna harta Park So Hon. Sebaik sahaja berita artikel itu tergempar keluar di internet, semua orang sangat terkejut berita itu kerana 10 bilion won bukan lagi penipuan yang tidak serius. Apakah artikel itu adalah berita benar? Ramai orang merasa terkejut dan sukar mempercayai artikel itu kerana dalam program My Little Old Boy, Park So Hon dan ibunya bernama Jae In So sering muncul di program itu. Perhubungan ibu dan Park So Hon sangat baik dan mesra. Ibunya juga selalu memberi cadangan setiap kali anaknya sedang mencari pasangan. Sudah tentu ibu bapa, abang dan kakak ipar selalu bimbang Park So Hon lewat kahwin. Terutamanya, ibunya sering risau dan mengadu bahawa anaknya Park So Hon kuat kerja. Harmoni keluarga mereka langsung tidak ada tanda-tanda pergaduhan. Tetapi apabila netizen menyiasat lebih teliti dari program lain, netizen mendapati Park So Hon pernah memberitahu keadaannya di dalam keluarganya pada masa dahulu di program lain. Pertama, Park So Hon pernah memberitahu keluarganya bahawa dia ingin pindah keluar dari rumah keluarganya kerana dia merasakan bahawa dia sudah dewasa dan ingin mahu mempunyai privasi sendiri. Tetapi keluarganya sangat menentang keras keputusan Park So Hon. Park So Hon pernah bangkang arahan keluarganya, lalu dia pindah ke rumah baru. Tetapi tidak sampai seminggu, keluarganya juga terus berpindah ke tingkat bawah rumah Park So Hon.
Sejak itu, tidak kira apa yang dibuat oleh Pak Song Hong, keluarganya tetap sangat jelas semua aktiviti yang dibuat oleh Pak Song Hong. Asal rumah ada bising atau bergaduh sikit, bapa Pak Song Hong menggunakan walkie-talkie marahnya. Kedua, ketika Pak Song Hong memasak ramen di rumahnya, keluarga Pak Song Hong pergi ke sebuah restoran untuk makan dan minum sedap tanpa membawanya bersama mereka. Sebaliknya, mereka juga menggunakan kad kreditnya menikmati makanan sedap. Pembuatan keluarganya sentiasa membuatkannya berasa sedih dan terkilat. Ketiga, hubungan cinta Pak Song Hong sangat dibimbang oleh keluarga. Dia pernah mempunyai kekasih yang sangat disayanginya. Malangnya, keluarganya sangat keras kepala menentang perkahwinan mereka. Duka citanya, Pak Song Hong dan kekasihnya terpaksa dipisahkan. Perpisahan paksa telah meninggalkan kesedihan paru dalam psikologi. Kesedihan ini telah membuat Pak Song Hong tidak bermaya dan tertekan setiap hari. Keadaan ini telah menyebabkan selalu mengunjung ke klub malam bersia-sia. Lama-lama kemudian, Pak Song Hong bertemu dengan kucing terbiar. Dia memberi nama kucing itu Tong Hong. Tong Hong telah membantunya keluar dari kesedihan. Keempat, ibu bapa Pak Song Hong tidak merasa balas kasihan kepadanya. Mereka selalu bercakap tegas dan memalukannya di dalam program. Yang mengejutkan ialah anak perempuan abangnya pernah berkata, "Harta pusaka pakcik saya adalah milik saya." Pada masa itu, penonton menganggap kata-kata keluarganya adalah perkara biasa atau kata-kata lawak di dalam program. Selepas artikel itu tersebar ke internet, ramai penonton mulai merasa curiga tentang kata-kata mereka itu. Selepas 3 hari, iaitu 29 Mac, artikel itu disebar ke internet. Pak Song Hong mengumumkan di Instagram dan mengakui apa yang ditulis dalam artikel adalah benar. Dia juga mengalami kerugian kewangannya dan sedih tentang hal itu. Pada masa yang sama, dia dan abangnya telah memutuskan hubungan keluarga. Jika keluarga abang tidak mahu menyelesaikan masalah itu, Pak Song Hong akan mengambil tindakan melibatkan polis menyiasat perkara tersebut. Adakah anda masih terfikir cerita seperti ini hanya berlaku dalam siri TV? Dalam realiti, selalunya berlaku yang sangat mengejutkan semua orang. Bagaimanakah Pak Jin Hong mencuri harta adiknya selama 30 tahun? Mengapa Pak Song Hong langsung tidak mengetahui abangnya mencuri hartanya? Keluarga Pak Song Hong sangat miskin sebelum dia menjadi artis lawak. Dia memikul tanggungjawab menyara keluarganya pada usia muda kerana dia terpaksa membayar hutang bapaknya akibat kegagalan perniagaannya. Selepas dia bekerja sebagai artis, dia terus mencadangkan abang sulungnya Pak Jin Hong yang paling dia percayai menjadi ejennya. Dia juga menyerahkan segala urusan kewangannya kepada abangnya. Selepas beberapa tahun, kerjayaan Pak Song Hong semakin baik. Dia memilih abangnya untuk bekerjasama menubuhkan sebuah syarikat sendirian. Pak Jin Hong mengurus semua kerja pembangunan syarikat. Pak Song Hong pula adalah satu-satunya artis dalam syarikat itu. Dia berusaha bekerja sebagai artis, mendapat duit dari setiap TV program. Dia sangat percaya abangnya dan memberi buku banknya untuk disimpan dan memasuk duit gaji oleh abangnya. Keadaan itu berlalu sehingga tahun 2020, Pak Song Hong mulai suspek kekejaman abangnya. Apabila dia mengetahui pembahagian saham sangat berbeza dan tidak adil. Dalam persetujuan mereka, Pak Song Hong dibahagi sebanyak 7 dalam saham, abangnya dibahagi 3 dalam saham. Tetapi apabila Pak Song Hong memperiksa dengan teliti semua dokumen itu, dia mendapati syarikat pertama ialah syarikat Media Bom yang ditubuh oleh mereka langsung tiada namanya dalam semua saham. Sebaliknya, semua saham itu dimiliki oleh keluarga abang. Ini juga termasuk anak buahnya. Syarikat kedua yang bernama syarikat Lyle, Pak Song Hong hanya mempunyai separuh daripada saham.
Sudah tentu ia berbeza dengan penjanjian yang dibincang oleh abangnya. Selain itu, dalam rekod perakaunan syarikat juga penuh dengan keraguan. Bukan sahaja terdapat pembelanjaan kad kredit korporat diguna di pusat gym mewah, sekolah tuition matematik, English, rekod membeli di kedai pakaian wanita mahal dan lain-lain. Anak buahnya yang masih bersekolah menengah malah mempunyai kad korporatnya juga. Dalam gambar sosial media anak buahnya penuh dengan gambar barang jenama, 5 bintang bilik hotel dan lain-lain. Kehidupan anak buahnya tidak kalah dari orang kaya di Korea. Berikut dari rekod perakaunan juga mendapati rekod pembayaran sejumlah kupon tunai yang mahal. Kegunaan kupon itu adalah digunakan untuk menghadiah kepada rakan-rakan atau pelanggan baru sebagai tanda terima kasih. Tetapi Pak Sun Hong langsung tidak menerima hadiah dari senior atau rakannya selama itu. Maka pembelanja memberi kupon tidak harus muncul di dalam dokumen. Perkara yang paling tidak masuk akal ialah rekod perakaunan itu juga mencatat banyak pembahagian slip gaji kepada ramai pekerja yang tidak pernah wujud di syarikatnya. Pak Sun Hong langsung tidak pernah melihat semua pekerja itu walaupun mereka berada di sama syarikat. Tangan hitam Pak Jin Hong bukan sahaja mencuri duit syarikat, malah buku bank peribadi Pak Sun Hong juga dicuri secara rahsia sebanyak berbilion-bilion won. Dia tidak faham sikap abang dan kakak ipar yang suka berjimat-jemat. Abangnya selalu memandu kereta kecil lama bertahun-tahun. Kakak ipar suka membawa beg kertas membeli belah. Mereka juga menolong Pak Sun Hong menjimat duit, selalu membeli baju yang harga murah untuk dipakai ke setiap TV program dan lain-lain. Sebaliknya, mereka adalah orang yang terdekat menipu dan mencuri semua duitnya. Semasa Pak Sun Hong diinterview dalam program TV, dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia tidak pernah menyangka perkara seperti ini akan berlaku dalam adik-beradik. Selain itu, abangnya ada belajar ramalan dan horoskop. Dia pernah mengatakan bahawa Pak Sun Hong dan kekasihnya adalah pasangan yang baik. Tetapi apabila tiba masanya mereka bercadang tentang perkahwinan, abangnya terus berubah fikiran. Dia memberitahu ibu bapa bahawa Pak Sun Hong tidak bertuak dalam cinta. Dia seharus hidup bersendirian. Jika dia berkahwin, akan menghadapi kehidupan malang dan juga boleh membahayakan seluruh keluarga. Jika ibu bapa menunjukkan muka keraguan, abangnya akan menggunakan kata-kata tegas dan garang. Dia juga mengangkat pisau untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Kelakuan ini berjaya memujuk ibu bapanya mendengar nasihat Pak Jin Hong. Akhirnya, Pak Sun Hong mengetahui horoskop hanyalah alasan abangnya. Abangnya tidak membenarkan Pak Sun Hong berkahwin kerana hak mendapat kewangan dan harta akan diberi kepada isteri Pak Sun Hong. Semasa siasatan pihak polis terhadap Pak Jin Hong, laporan menunjukkan Pak Jin Hong dan isterinya disyaki menggunakan duit Pak Sun Hong sebanyak 6.1 bilion won dan juga 1.17 bilion won membeli bangunan. Isteri Pak Jin Hong adalah suri rumah, tetapi dia memiliki hartanah bernilai kira-kira 20 bilion won. Selain itu, mereka mengeluarkan 2.9 bilion won dari buku bank peribadi Pak Sun Hong tanpa kebenaran. Dalam keluarga Asia, ibu bapa seharus menunjukkan kemarahan dan memberi pengajaran terhadap abangnya yang bersalah. Duka citanya, mereka menganggap abangnya adalah mangsa, adiknya ialah pelaku yang membuat hal. Selepas ibu bapa mengetahui Pak Sun Hong bergaduh dengan Pak Jin Hong, bapaknya terus memecah masuk ke dalam rumah Pak Sun Hong sambil membawa tukul. Dia mencari Pak Sun Hong dan menjerit kuat berkata, "Adakah awak mahu menghancurkan keluarga ini?" Dalam pergaduhan itu, abangnya langsung tidak merasa bertaubat. Sebaliknya, dia berkata kepada adiknya dengan sangat bangga, "Ayah marah kerana semua salah awak. Awak perlu bertaubat gaya kau itu."
Selepas bapaknya menghantam Pak Song Hong, Pak Song Hong dan Pak Jin Hong mulai menjadi musuh dan putus hubungan sebagai keluarga. Pak Jin Hong mengambil kesempatan menggunakan pengalamannya bertahun-tahun dalam industri hiburan membalas dendam. Dia menggunakan media dan internet menghancurkan imej Pak Song Hong. Berita Pak Song Hong dan Pak Jin Hong sangat hangat. Ada seorang netizen yang berniat jahat meninggalkan mesej. Mesejnya berkata, Pak Song Hong menghabiskan wang untuk membeli kucing pelihara. Nama kucing itu ialah To Hong. Tujuan Pak Song Hong adalah sengaja mencipta cerita menyelamatkan kucing untuk ambil perhatian. Netizen juga berkata, Pak Song Hong membuat kabar angin untuk memaksa abangnya memberi semua wang sewa kedai abangnya. Semasa Pak Song Hong mendakwa netizen itu berniat jahat menyebarkan berita palsu ke mahkamah, rupa-rupanya netizen itu ialah kawan baik kepada kakak iparnya. Netizen itu mengatakan bahawa dia terpercaya kata-kata kakak iparnya. Dia sangat marah pembuatan Pak Song Hong terhadap kakak iparnya, maka dia menyebarkan berita itu dalam internet untuk menolong kakak iparnya balas dendam. Selain itu, ada rahsia yang terjumpa dalam laporan polis. Rupa-rupanya, dia langsung tidak sedar abangnya telah membeli sebanyak 5 jenis insurans atas namanya. Sejak tahun 2003, Pak Jin Hong membeli pelbagai insurans untuk adiknya. Pembayaran insurans ada sampai 10 ratus juta won. Bagi analisis pakar terhadap kes insurans ini, Pak Song Hong ialah seorang artis yang berpendapatan tidak stabil. Biasanya, orang seperti Pak Song Hong akan memberi insurans pension untuk melindungi dirinya semasa usia tua. Walaupun semua insurans itu adalah untuk Pak Song Hong, tetapi jika dia menghadapi kemalangan semasa dia belum berkahwin, ahli warisan pertama ialah Pak Jin Hong, kakak ipar dan anak perempuannya. Setelah Pak Song Hong mengetahui laporan tentang insurans dari polis itu, Pak Song Hong merasa terancam nyawa dan terdeksa setiap hari. Pada 13 September 2022, polis mendapati bukti tentang rasuah Pak Jin Hong. Polis bimbang dia akan memusnahkan bukti dan melarikan diri. Maka polis terus menahan Pak Jin Hong masuk ke balai polis. Tidak sampai sebulan, iaitu pada 4 Oktober, wartawan menyiarkan berita tentang Pak Song Hong telah dibawa pergi oleh ambulans. Berita itu menimbulkan kekecewaan di seluruh Korea. Berikut kepada kata-kata wartawan apabila bapa Pak Song Hong berada di balai polis. Dia berkata, saya yang menguruskan bank akaun anak kedua saya. Saya juga melakukan rasuah. Perkara ini tiada kena mengenang dengan anak sulung saya. Selepas temu bual dari polis, akhirnya mahkamah memanggil Pak Song Hong, Pak Jin Hong dan bapa mereka membuat temu bual bersama. Menurut kata-kata orang ramai di tempat kejadian, selama 7 jam berbicaraan, apabila bapaknya yang berusia 83 tahun melihat Pak Song Hong, dia terus berteriak dan berkata, mengapa tidak bertanya kabar semasa nampak bapa sendiri? Semasa polis tidak memberi perhatian ke bapaknya, dia terus menyerang Pak Song Hong dengan menendang beberapa kali di kakinya dan dia mengatakan, saya mahu menggunakan pisau melakukan sesuatu. Sungguh memalukan saya tidak mempunyai pisau sekarang. Pak Song Hong tidak dapat menahan tekanan dari bapaknya. Dia menangis dan berkata, saya bekerja keras untuk menyara keluarga sepanjang hidup saya. Mengapa awak sanggup melakukan kejam terhadap saya? Selepas dia berkata demikian, Pak Song Hong terus tidak sedar diri dan pingsan. Semasa Pak Song Hong dihantar ke hospital, keluarganya pergi ke sebuah restoran di sebelah mahkamah menikmati makanan enak dengan aman. Reaksi keluarga itu membuat ramai orang merasa marah dan sedih terhadap Pak Song Hong. Semasa wartawan bertemu bual dengan bapaknya tidak merasa bersalah terhadap anak keduanya. Malah dia berkata, Pak Song Hong langsung tidak mendapat banyak wang. Semua wang hasil dari pengetahuan anak sulung dari pelaburan tanah. Semasa Pak Song Hong dihantam oleh keluarga tersayangnya,
muncullah ada seorang wanita selalu di sisinya. Pada Julai 2021, Pak Sung Hong berkahwin dengan wanita bernama Kim Dae. Wanita itu muda darinya sebanyak 23 tahun. Semasa perkahwinan diadakan pada 23 Disember 2022, kawan baik Pak Sung Hong iaitu Kim Song Young dan Park Kyung Lim mengisi kekosongan ibu bapanya. Saksi perkahwinan iaitu Yo Jae-so turut hadir memberi semangat kepadanya. Rakan selebriti lain seperti Kang Ho Tong, Jae Seok Jin, Kim Go Jin, Jang Suk Kyung dan lain-lain semua meluarkan masa untuk hadir majlis itu. Perkahwinan mereka penuh dengan meriah dan penuh dengan keberkatan. Hari itu adalah hari sebelum Christmas. Hampir semua tetamu tinggal lama sehingga saat akhir. Perkahwinan ini boleh dikatakan sebagai persahabatan yang seperti darah lebih kental daripada air, tetapi ada juga air yang lebih kental daripada darah. Dalam laporan media Korea, kes rasuah terhadap abang dan kakak ipar Pak Sung Hong akan dibicarakan semula pada pagi 9 Ogos 2023. Dalam perbicaraan kes tersebut, adik bungsu keluarga Park berdiri di mahkamah. Dia menuduh abang sulungnya dan berkata, semua masalah ini disebabkan oleh abang sulung. Kehidupan mereka semakin baik hari ini disebabkan pertolongan abang keduanya. Saya merasa abang sulung tidak harus melayan jahat kepada abang kedua. Mengapa adik Pak Sung Hong tidak bersuara sebelum itu? Terutamanya, kejadian ini telah memberi kesakitan yang besar kepada keluarga. Ia memerlukan keberanian untuk bersuara. Akhirnya, adiknya menolong abang keduanya kerana dia menghormati abang keduanya yang sentiasa menjalani kehidupan yang jujur dan berbakti kepada ibu bapanya. Dia hadir ke mahkamah atas kehendaknya sendiri tanpa diminta tolong oleh Pak Sung Hong. Selepas Pak Sung Hong mengetahui adiknya memberi keterangan di mahkamah bagi pihaknya, dia terus menangis di dalam mahkamah. Selepas 3 tahun iaitu 2024, Pak Sung Hong yang berumur 53 tahun berjaya mempunyai anak pertamanya. Walaupun dia tidak berkeyakinan dirinya boleh mempunyai keluarga sendiri bahagia semasa menghadapi kes tersebut, tetapi Tuhan itu adil, memberi isteri dan anak kepadanya menumbuhkan keluarga yang bahagia. Tuntutan itu berlangsung selama 3 tahun. Keputusan akhirnya hakim mengesahkan bahawa Park Jin Hong mengelapkan 2 bilion won Korea. Dia dihukum penjara selama 2 tahun, manakala kakak iparnya didapati tidak bersalah. Pak Sung Hong tidak berpuas hati dengan keputusan hakim tersebut. Namun, dia tidak akan berputus asa untuk mencarikan bukti baru untuk menghukum kakak ipar dan abangnya. Demikianlah kisah hari ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Salam sihat, kita jaga kita.